Okay, hari itu kita dah masuk 3 kumpulan, iaitu kita dah masuk alga, okay, kita dah masuk protozoa dan kita dah masuk fungi ataupun kulat. Okay, jadi hari ini kita sambung 2 lagi kumpulan, okay, iaitu kita ada bakteria. Okay, kalau kamu tengok di sini, okay, iaitu bakteria. Okay, jadi bagi bakteria ni saiznya merupakan mikroorganisma unisel, maksudnya dia adalah sel tunggal. Okay, dan yang penting yang kita nak tengok hari ini ialah bagi bakteria dia ada bentuk-bentuk yang berlainan. Okay, bentuk-bentuk yang berlainan, dan nama bagi bakteria ni diberi nama mengikut bentuk mereka. Okay, mengikut bentuk bagi bakteria tu. Okay, sebagai contoh, kalau kamu tengok yang gambar raja yang pertama, okay, iaitu kita tengok sini dia panggil Streptococcus, iaitu dia ada istilah coccus, K-O-K-U-S, ini dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kamu tengok bentuk dia adalah bentuk bulat ataupun kita panggil sfera. Jadi bagi yang bentuk sfera, okay, kita bagi nama coccus, okay, coccus. Dan kita ada pilin, okay, kita ada yang kedua pilin. Okay, kalau kamu tengok pilin di sini ataupun kita panggil spirillum, okay, spirillum, iaitu dia macam spring. Okay, spirillum ni. Dan kita ada yang ketiga rod. Kalau bentuk rod kita panggil bacillus. Okay, bentuk rod, satu rod yang panjang. Okay, rod yang panjang kita panggil bacillus. Dan kita ada bentuk koma. Kamu belajar matematika seperti kamu tulis dalam ayat lah. Kamu ada koma. Betul tak? Koma macam ni, koma. Okey, bagi koma kita panggil vibrio. Okey, sebagai contoh kamu tengok yang belakang dia ada vibrio cholera. Okey, dia bentuk macam koma yang seperti yang kamu tengok dalam gambar raja. Okey, seterusnya kita tengok struktur bagi bakteria ni. Okay, bagi bakteria ni, mereka mempunyai dinding sel. Dinding macam kalau bagi rumah, kita ada dinding. Betul? Rumah kita ada dinding kan? Okay, jadi kalau rumah kita, dindingnya, kalau kita tengok dinding kita sebenarnya tak boleh bergerak. Ataupun kita kata dia adalah tetap. Jadi sama juga bagi bakteria, mereka menjadi dinding sel. Jadi bentuknya adalah tegur dan tetap. Okay, bentuknya adalah tetap dan dia adalah tegur. Okey, lepas tu selain pada dinding ada bahagian pili. Kalau kamu tengok di sini, pili ni bukan semua ada yang ada pili, ada yang mungkin tak ada. Dia pili ni macam satu jalur-jalur yang pendek, iaitu dia boleh melekat pada satu permukaan yang lain. Yang ni kita panggil pili. Dan kita ada satu bahagian flagellum. Kalau kamu tengok sini flagellum, yang ni flagellum ni ataupun kita nampak macam ekor kan. Okey, ekor. Okay, iaitu flagellum ni boleh bantu bakteria ni untuk bergerak. Okay, jadi dia adalah struktur, ini adalah struktur bagi bakteria. Okay, kita tengok pula nutrisi ataupun pemakanan. Okay, bagaimana bakteria ni boleh mendapat makanan. Okay, jadi untuk dapat makanan, okay, ada bakteria yang mempunyai klorofil, bukan semua. Okey, kalau dia ada klorofil, maka dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, iaitu dia boleh buat makanan sendiri. Ataupun kalau dia tak boleh buat makanan sendiri, maka dia akan wujud dalam bentuk parasit. Parasit maksudnya dia bergantung kepada benda hidup yang lain untuk mendapat makanan. Ataupun dia adalah saprofit, iaitu dia mendapat makanan daripada benda hidup yang sudah mati. Okay, jadi ini cara bakteria mendapat. Okay, bagi habitat pula, habitat maksudnya tempat tinggal, habitat bagi bakteria ni. Jadi bakteria ni banyak ditemu di udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Jadi maksudnya dia berada di banyak tempat ataupun kita boleh kata dia berada di mana-mana sajalah. Okay, lepas tu kita tengok cara pembiakan, iaitu bagaimana dia membiak. Okay, iaitu ada dua seperti yang kita belajar untuk protozoa, bagi kulat, fungi yang sebelum ni. Kita dah pernah belajar belahan dedua, iaitu daripada satu
belah akhirnya daripada kita panggil sel induk, okey, akhirnya dia menghasil 2 sel anak yang serupa. Okey, dan kita panggil ni sebagai pembiakan akses. Okey, pembiakan akses. Okey. Lepas tu kita juga ada cara yang kedua iaitu konjugasi. Sebelum ni kita pernah tengok iaitu pembiakan seks, iaitu ada 2 sel induk yang berbeza dan mereka berlaku pemindahan genetik. Okey, ada pemindahan genetik. Selepas tu maka mereka akan menghasilkan sel yang genetiknya berlainan. Okey, jadi ini adalah konjugasi. Okey, seterusnya kita tengok ciri istimewa bagi bakteria ni, iaitu kalau kita tengok ni ciri istimewa aja, iaitu bakteria ni boleh membuat ataupun membentuk dalam keadaan endospora. Okey, endospora. Iaitu kalau kamu tengok di sini, iaitu kalau kamu tengok gambar aja bagi endospora, iaitu dia ada satu permukaan, pelindungan, satu permukaan. Dan dalam itu kita panggil spora. Jadi sebenarnya apakah yang istimewa dengan endospora ni? Jadi endospora ni ialah kalau bakteria ni berada dalam keadaan yang terlalu panas, jadi kita panggil ekstrim, melampau. Okay, iaitu kalau mereka ataupun mereka hinggap atau berada di tempat yang melampau seperti kawasan yang terlalu panas, sangat-sangat panas, ataupun terlalu sejuk, ataupun kemarau, tak ada air, ataupun kekurangan makanan, tak ada makanan langsung. Jadi bagi bakteria ni mereka tak mati. Okay, mereka tak mati walaupun tak ada makanan, terlalu sejuk. Mereka akan cuba dalam bentuk spora ataupun dalam keadaan rehat. Okay, keadaan rehat. Jadi mereka akan kekal dalam keadaan spora sehinggalah kalau mereka keadaan itu berubah. Katakan tak begitu panas, tak begitu sejuk, maka mereka akan pecah, iaitu bahagian kalau mereka berada di tempat yang sudah sesuai mereka boleh hidup, maka yang berlaku ialah ini akan pecah dan spora ni akan keluar daripada permukaan dan dia akan mula bercambah ataupun membiak. Okey, jadi ini adalah keistimewaan. Okey, seterusnya kita tengok kumpulan yang terakhir, yang kelima, iaitu kita panggil virus. Sebagai contohlah yang kamu dengar sekarang ni COVID-19. Okey, dia disebabkan oleh virus. Okey, virus COVID-2. Jadi virus. Jadi apa itu virus? Okey, bagi virus saiznya adalah yang paling kecil. Virus ni saiznya paling kecil. Di antara 5 ni saiznya paling kecil. Dan kalau kita nak tengok, kena gunakan mikrofon, bukan berkuasa rendah tapi yang sangat berkuasa tinggi, iaitu mikroskop elektron. Okey, bagi bentuk virus, bentuk virus macam tadi bagi bakteria kita ada Coccus, kita ada Vibrio, Spirillum, dengan yang Bacillus, Jadi bagi yang virus ni dia pun ada bentuk yang berbeza, iaitu kalau kamu tengok di bawah dia ada bentuk spera, helix macam rod ataupun silinder. Lepas tu ada polyhedral, macam yang kamu belajar pentagon, hexagon sebagainya bentuk, dan dia ada kompleks yang merupakan kombinasi, iaitu dia ada polyhedral di atas dan dia ada helix di bahagian tengah. Jadi ini adalah bentuk bagi virus. Jadi ada apa yang terdapat dalam virus. Bagi virus ni dia ada bahagian DNA, kalau ataupun RNA di tengah. Jadi kalau kamu tengok perhati di sini dia ada RNA, ada DNA, Jadi ini adalah struktur bagi virus dan dia ada satu lapisan di luar. Lapisan protein, kita panggil ada satu lapisan protein di luar. Jadi di luar tu ada satu lapisan protein. Jadi ini adalah struktur asas bagi virus. Bagi virus ni, cara pembiakannya adalah lain daripada yang sebelum ni, bakteri, protozoa, alga dengan yang kulat. Iaitu bagi yang virus ni, mereka membiak
iaitu kita tengkar dulu yang ciri-ciri khas bagi virus iaitu dia tidak mempunyai, bagi virus ni dia tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Maksudnya kalau mereka berada di udara, sebenarnya mereka tidak menjalankan respirasi, tidak ada pernafasan, tidak ada perkumuhan, tak ada bahan buangan, tak ada pertumbuhan dan tidak bergerak balas. Maksudnya kalau dia berada di udara, maka sebenarnya ataupun dia hinggap di atas meja, di lantai, jadi dia tidak mempunyai ciri hidup. Dia macam yang mati, dia sudah mati. Tapi kalau dia hinggap seperti yang kamu tengok ini virus, kalau dia hinggap di satu sel yang lain, sebagai contoh di sini dia bagi bakteria, kalau dia hinggap di atas sel hidup yang lain, jadi bakteria ni akan dipanggil sebagai sel perumah, rumah untuk virus. Jadi kalau kamu baca yang nombor 1, virus melekatkan diri pada permukaan sel perumah seperti sel bakteria. Jadi maksudnya kalau virus ni masuk ke dalam badan kita, sebagai contoh yang COVID, jadi maksudnya waktu virus ni di udara ataupun kamu sentuh tangan, kamu tak cuci tangan, kamu makan makanan, jadi dia akan masuk sekali dengan makanan ke dalam badan kita, maka badan kita akan menjadi sel perumah. Jadi dia akan hinggap di sel kita. Lepas tu kalau kamu tengok gambaran yang kedua, selepas dia hinggap, dia akan suntik masuk bahan-bahan genetik ataupun DNA ke dalam sel kita ataupun sel perumah. Lepas dia suntik masuk, apa yang berlaku ialah dia akan hasilkan ataupun dia fluorescent, dia hasil banyak DNA dan juga lapisan protein. Satu lapisan di luar. Lepas tu dia akan hasil banyak virus yang baru di dalam sel perumah itu. Selepas dia hasil banyak virus yang baru, dia akan pecahkan sel perumah itu, dia keluar daripada sel perumah, dia pecahkan sel yang asal. Sebab itu sel perumah ni, sel perumah akan mati. Jadi maksudnya waktu kalau dia berjaya masuk ke dalam badan kita, dia selepas membiak, dia akan mematikan ataupun merosakkan sel kita.